Kembali di Buletin Bernama bersama kami di studio pada hari ini, Datuk Anbu Mani Balan, penganalisis politik yang akan berkongsi pandangan tentang pemerintahan Perdana Menteri ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama Buletin Bernama pada 8 malam ini ya Datuk. Sama-sama Zian. Okey. Sihat Alhamdulillah. Okey Datuk, terima kasih. Pertama sekali Datuk, apa pandangan mengenai Malaysia Madani yang cukup sinonim dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Adakah jargon kata ini selari dengan setahun pemerintahan PMX ini? Ya, apabila kita bercakap mengenai Malaysia Madani, konsep yang diilhamkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia ada 6 teras utama seperti mana Zian katakan tadi, yang konsep utamanya ialah untuk memakmurkan dan juga kesejahteraan rakyat Malaysia. Ini yang penting tanpa mengira agama, bangsa dan kaum. So saya nampak konsep Malaysia Madani ini berada di satu tahap yang cukup baik selepas dilancarkan, dan semua program, semua rancangan plan tindakan ini berteraskan dengan konsep Malaysia Madani ini. Tidak ada unsur-unsur negatif yang cuba dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Kita dapat mengawal dengan cukup baik, dan seperti mana PM jelaskan berkali-kali, konsep ini adalah untuk semua kaum. So jangan cuba nak pandai-pandai untuk membawa isu-isu perkauman. Itu saya nampak cukup jelas, dan ini satu mukadimah yang cukup baik untuk Malaysia ke arah yang lebih sejahtera, aman dan makmur. Ini yang penting kita perlu lihat dalam konsep Malaysia Madani pada hari ini. Maksudnya daripada cogan kata itu tiada elemen-elemen negatif mengenai perkauman ya Datuk? Memang tidak ada. Seterusnya. Jangan kita ungkitkan benda itulah. Memang politik ni macam-macam orang kata, tapi kita perlu fokus. Kita nampak fokus itu telah ada, nampak kita telah berjaya untuk menjamin harapan rakyat Malaysia Madani ini. Baik, terima kasih Datuk. Beralih kepada corak kepimpinan Datuk Seri Anwar yang menekankan bebas rasuah, berintegriti dan lebih mendengar suara rakyat. Jadi bagaimana Datuk melihat perkara tersebut? Seperti mana kita sedia maklum, Datuk Seri Anwar ini seorang pemimpin reformasi, dan beliau telah menekankan banyak kali bahawa fokus, misi dan moto utama beliau adalah untuk benteras rasuah. Kita perlu nampak banyak kali beliau telah berkali-kali bercakap mengenai isu untuk rasuah ini. Saya nampak beliau cukup konsisten dalam isu ini, dan kita berjaya juga dalam isu menangani isu rasuah ini, kerana ketirisan berlaku di pelbagai sudut, dan beliau nampak cukup konsisten dalam menangani isu ini kerana beliau mahu wang ini diselamatkan. Itu yang paling penting, khususnya projek-projek berkaitan dengan kerajaan. Saya nampak kita telah ada satu rancangan yang cukup baik, satu plan tindakan yang cukup baik untuk menangani isu seperti ini, dan ini penting. Kerana jangan salah gunakan kuasa. Itu yang penting. Kerana apabila kita bercakap mengenai rasuah ni, apabila tindakan itu paling penting. Kita nampak tindakan ini tidak mengira pangkat dan kedudukan. Itu yang saya nampak dalam kajian pada hari ini. Mungkin ada pihak melihat ini terlalu terdesak, terlalu terburu-buru. Bukan. Niat itu, niat PM memang ikhlas. Kita perlu nampak itu yang perlu kita lihat secara mendalam dalam isu membenteras rasuah. Saya nampak pihak SPRM juga memainkan peranan yang cukup baik dalam isu ini. Kita perlu meyakinkan rakyat bahawa rasuah perlu dihapuskan dalam konsep Malaysia Madani pada hari ini. Dan bersempena dengan setahun pemerintahan PMX ini, pada awal kepimpinan tak dinafikan PM menghadapi cabaran ketidaktentuan suhu politik. Dan kini politik negara dilihat lebih stabil berbanding 3 Perdana Menteri yang terakhir. Jadi boleh Datuk ulaskan mengenai situasi ini? Kestabilan politik ini benteng kekuatan sebuah negara. Dan kita juga tahu selepas PRU ke-14, kestabilan politik negara porak-poranda. Banyak isu, banyak juga kontroversi yang melanda negara tidak tenteram, dan rakyat juga jadi fed up, rakyat juga marah. Mereka memang tak betul. Itu yang kita nampak. Dan matlamat PM pada selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri sejak tahun lepas, beliau menumpukan ke arah untuk kestabilan politik. Itu penting. Itu yang fokus dan misi utama beliau. Dan beliau juga telah mengadakan pelbagai rancangan atau untuk proses politik ini untuk menstabilkan kestabilan politik ini. Kita nampak bukan senang ya, kerana beliau terpaksa berkorban. Kalau prinsip politik ini terpaksa berkawan dengan
musuh juga untuk menumbuhkan kerajaan. Itu penting. Perpaduan. Ini luar biasa di Malaysia. Dalam perpaduan politik ini, ini dikatakan perpaduan politik yang jarang-jarang sekali kita nampak di sejarah di Malaysia. So saya nampak itu demi kestabilan politik, demi rakyat Malaysia. Itu yang paling penting. Itu yang jadi matlamat utama PMX. Saya nampak beliau berjaya dan setahun ini kita nampak tidak ada banyak isu diketengahkan. Beliau juga cukup terurus, terancang dalam misinya pada kali ini. Saya suka dengan jawapan Datuk tu. Jadi pada Rabu lepas, kaji selidik daripada Merdeka Center mendedahkan kadar penilaian kelulusan Datuk Seri Anwar merosot kepada 50%. Sejauh mana kaji selidik ini benar, Datuk? Bagi saya, banyak pihak membuat kajian. Merdeka Center dan juga badan-badan yang lain. Kita nampak Merdeka Center ini memang konsisten dalam kajian mereka, pandangan mereka dan juga apakah keputusan mereka. Mereka cuba berkongsi dengan rakyat Malaysia secara terbuka. Bagi saya, apa yang diberikan itu kita ambil yang jernih, buang yang keruh. Itu penting. Mungkin dapatan itu boleh dijadikan satu panduan dan juga kajian untuk kerajaan Malaysia untuk bergerak lebih maju, lebih progresif. Itu penting. Jangan kita terlalu gairah dengan kajian ini kerana kajian ini satu pandangan atau dapatan rakyat. Itu sahaja. Mungkin tak keseluruhannya. Itu ada satu kumpulan tertentu yang dikaji, diberikan pandangan. So bagi saya, seperti yang saya katakan seperti ini, kita perlu ambil secara positif. Jangan terlalu negatif. Betul. Kerana mungkin pandangan rakyat itu ada juga kebenaran dia. So itu perlu. Jangan kita menafikannya dan menolaknya sekaligus. Itu penting ya. Kerana kita perlu menerima kritikan secara terbuka. Dan apa yang kritikan itu secara komprehensif. So itu penting. Itu yang paling saya penting bagi diri saya. Itu kalau pemimpin berani mendengar, kita berani boleh berubah. Itu that's the important. Dan ada kritikan yang mengatakan bahawa Perdana Menteri beri tumpuan kepada pembangunan sosioekonomi khususnya kepada kaum India dan Cina. Adakah Datuk bersetuju dengan pandangan tersebut? Ini semua mungkin satu pandangan pihak-pihak tertentu. Bagi saya, kaum Cina ni kita nampak di kabinet mereka juga diberikan luar yang cukup baik. 4 menteri yang mewakili kaum Cina, 1 orang dari kaum India. Mungkin kaum Cina ni mereka saya nampak mereka selesa. Mungkin kaum India ni mereka merasakan tertinggal sedikit. Tapi bagi saya, 60 tahun lepas banyak peluang kemewahan politik telah diberikan kepada parti-parti tertentu. Mereka telah menikmatinya. Tapi banyak juga kelemahan telah diberikan. Itu juga menjadi satu ketidakpuashatian kaum India. Itu yang saya nampak. Cuma sekarang kita nampak Perdana Menteri telah mengarahkan satu penubuhan jawatan kuasa khas untuk unit tindakan transformasi masyarakat India, iaitu MITRA, di bawah Ahli Parlimen Sungai Buloh, Datuk Ramanan. Kita nampak beliau sedang menjalankan tugasnya cukup baik dan banyak imej negatif terhadap unit itu telah dapat dibersihkan dalam tempoh masa 4-5 bulan ini. Dan pada hari ini SPRM juga telah buat satu penarafan, iaitu pemakluman rasuah berada di tahap yang cukup rendah dalam unit tersebut. Ini cukup penting kita nampak. So mungkin selepas ini kita perlukan berikan masa dan ruang yang secukupnya kepada PMX untuk membuat keputusan-keputusan baru untuk masyarakat Cina atau masyarakat India. Kita ada ramai pemimpin. Kita macam dipikir kita tidak ketergantungan pemimpin masyarakat India. Kita macam Datuk Ramanan, Ahli Parlimen Sungai Buloh. So dia boleh diberikan peluang yang lebih tinggi lagi dalam landscape politik negara. Tadi kan Datuk ada bercerita mengenai tindakan pengorbanan Datuk Seri Anwar mengenai menjalinkan kerjasama dengan parti pembangkang untuk membentuk kerajaan perpaduan. Mungkin boleh ulas lagi mengenai isu itu. Kita nampak Datuk Seri Anwar seorang yang cukup terbuka. Beliau ketika mengambil alih jawatan Perdana Menteri itu, kita nampak banyak kontroversi. Siapa yang perlu tumpukan kerajaan? Tapi bagi beliau mahu mendahulukan kepentingan rakyat Malaysia selepas kita diganggu oleh kontroversi politik yang 5 tahun. Saya nampak beliau terpaksa mengorbankan prinsipnya kerana demi agama dan bangsa dan juga negara kita. Beliau tidak mahu negara ini terus dibelenggu dengan kontroversi, diganggu dengan kontroversi. Itu saya nampak beliau memberikan keutamaan itu untuk membentuk kerajaan, khususnya dengan Barisan Nasional yang pernah jadi musuh kuat Pakatan Harapan. Tapi kita nampak hari ini mereka berkawan demi politik dengan rakyat Malaysia. Itu yang kita perlu nilai dasar keterbukaannya untuk menerima
musuh. Jangan kita anggap itu musuh selama-lamanya dalam politiknya, tapi itu demi kebaikan rakyat Malaysia. So itu kita perlu nilai dengan cukup baik apa dia punya misi dia. Yalah. Okey, Datuk, kita akan mengupas lagi isu ini selepas kita berehat selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Buletin Bernama bersama penganalisis politik Datuk An Bumani Balan untuk menceritakan tentang setahun pemerintahan Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berbalik kepada isu mengenai PM Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Datuk Seri Anwar adalah Perdana Menteri pertama yang membolehkan sesi soal jawab bersama Perdana Menteri dalam Parlimen. Jadi bagaimana Datuk melihat perkara ini yang pertama kali dilakukan? Ya, Zian. Ini satu tindakan cukup berani. Saya pernah jadi seorang wartawan, seorang setiausaha akhbar, setiausaha politik, saya tahu. Saya pernah kawal Parlimen. So masa itu kita nak jumpa Perdana Menteri cukup susah. Mereka datang Parlimen pun jarang datang Parlimen. Yang jawab Perdana Menteri atau yang jabat menteri, timbalan menteri atau setiausaha Parlimen. Tapi kali kita dapat, kita ada satu masa dislotkan kepada Perdana Menteri setiap hari Selasa. Beliau berani bersemuka dengan siapa saja. Bawalah soalan. Betul. Saya can answer anytime. Dengan berani. Ini penting. Ini dikatakan transformasi politik yang cukup baik untuk negara. Kerana Perdana Menteri boleh ditemu, boleh ditanya, boleh soal apa jua soalan di Parlimen. Kerana mereka dipilih oleh rakyat. Parlimenlah medan yang cukup terbaik untuk kita memberikan soalan kepada Perdana Menteri. Ini satu perubahan yang cukup baik untuk negara. Seterusnya Datuk Seri Anwar juga dilihat antara pemimpin Muslim yang sangat lantang mengetengahkan isu-isu dunia, khususnya isu Palestin yang sedang berlaku ketika ini. Jadi bagaimana komen Datuk? Ya, dalam isu Palestin ini Malaysia memang konsisten dalam memperjuangkan hak rakyat Palestin, khususnya dalam humanitarian mission ini. Saya nampak selepas kita Malaysia ni sudah ada kestabilan politik, bila Datuk Seri Anwar ke luar negara, beliau dengan cukup megah, teguh berdiri untuk melaungkan, memperjuangkan hak rakyat Palestin. Ini penting. Kestabilan politik ini telah memberikan keberanian lebih luar biasa kepada diri dia sekarang. Dulu kita tidak ada kestabilan politik. So sekarang saya nampak bila beliau ke luar negara, nampak misinya cukup jelas. Dalam isu Palestin ini, beliau cukup lantang, cukup berani menyuarakan apakah kehendak dan juga keinginan seluruh dunia, rakyat dunia. Ini penting. So ini satu kita perlu lihat dari sudut yang cukup baik, kerana ini satu personality Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana beliau memang tidak akan tidak akan lari daripada isu tu. Beliau akan memperjuangkan isu tu dengan cukup baik dan cukup tersusun, dengan cukup lebih efisien. Itu saya nampak ini cukup baik untuk negara kita. Walaupun ada orang katakan macam-macam, tapi bagi saya konsisten beliau memang baik. Ini amat baik untuk negara kita. Walaupun sedar akan gesaan daripada desakan daripada orang ramai untuk memberhentikan isu tentang Palestin, tapi Datuk Seri Anwar tetap lantang menyuarakan. Ya, kita perlu ada konsisten dalam isu ni, kerana itu bukan kita buat sekarang. Sejak dulu lagi kita memang konsisten dalam isu ni, dan kita telah memperjuangkan hak rakyat Palestin sejak dulu lagi. Tapi kali ini kita nampak luar biasa sikit apabila Datuk Seri Anwar dia sendiri mengemudi, memimpin untuk seluruh dunia untuk memperjuangkan hak rakyat Palestin dalam beberapa mesyuarat yang beliau telah pergi baru-baru ini. Ini yang perlu dilihat, cukup satu dia punya transformasi yang cukup baik. Jadi secara keseluruhannya Datuk, apakah yang Datuk boleh rumuskan mengenai perjalanan politik Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10 kita ini pada tahun 2023? Ya, kita nampak baru setahun. Kita pun tidak boleh mengadili beliau dalam tempoh setahun. Banyak juga perjuangan, rancangan beliau untuk rakyat Malaysia. So kita nampak beliau perlu diberikan ruang yang secukupnya untuk membuktikan apa yang beliau nak buat. Kita ada 4 tahun lagi, dan ini masa yang cukup baik untuk beliau untuk mengkaji apakah segala kelemahan yang ada dan dapat diselesaikan secara baik, dan untuk tahun depan beliau boleh membentuk satu pasukan yang lebih baik, yang lebih efisien untuk rakyat Malaysia. Kerana beliau bukan seorang, beliau ada kabinet, anggota-anggota kabinet juga perlu memainkan peranan yang cukup penting bersama beliau. You can't be let him alone. This is Malaysia. So it's like everybody must together. So ini kena ada kebersamaan. Ya, kebersamaan kena ada. Itu saya harap
kita janganlah buat andaian macam-macam. Itu tak adil. Apa pun sekali, beliau telah diberikan mandat yang cukup kuat untuk memimpin Malaysia. Kita berilah peluang untuk beliau untuk membuktikan kemampuannya. Itu yang penting. Okey Datuk, dari segi ekonomi pula, dalam pengurusan inflasi, pelabuhan antarabangsa seperti Tesla yang baru-baru ini berjaya dibawa masuk ke Malaysia, dan ini secara teorinya akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada negara. Jumlah pengangguran juga bakal merosot dan melonjakkan ekonomi rakyat. Adakah Datuk bersetuju dengan pandangan sedemikian? Ya, kita nampak ni ekonomi cukup penting. Proses ekonomi ini amat ditekankan oleh seluruh rakyat Malaysia, dan kita nampak baru-baru banyak orang bercakap mengenai proses ekonomi, kemajuan ekonomi dan apakah hala tuju ekonomi Malaysia. So saya nampak kita sudah ada plan rancangan yang cukup baik, dan dari masa ke semasa Kementerian Kewangan dan juga MITI telah mengumumkan beberapa rancangan ekonomi, penambahbaikan dan segala-galanya. So yang penting sekali kita nampak Datuk Seri Anwar sebagai Menteri Kewangan, beliau memerlukan seorang lagi pembantu kerana beliau banyak beban tugas dan tanggungjawab. So beliau perlukan seorang lagi. Mungkin beliau boleh melantik seorang Menteri Kewangan kedua, tapi Menteri Kewangan itu jangan orang politik. Dia perlukan seorang teknokrat. Boleh menasihati beliau, boleh memberikan garis panduan supaya ekonomi dapat diperkukuhkan lagi. Itu cukup penting. Kita nampak rancangan telah ada. Cuma dari segi execution ni perlu ada. Itu yang rakyat cukup bimbang sekarang ni. Dan kita nampak janganlah kita terlalu buat andaian terlalu cepat. Berikan dia peluang. Seperti mana saya kata, peluang ada lagi. Masa ada lagi. So kita ada 4 tahun lagi. So boleh beliau buktikan. Kerana beliau juga bekas Menteri Kewangan sejak dulu lagi. So beliau tahu apa nak buat, apa yang perlu digerakkan. Okey, secara keseluruhannya, menyentuh mengenai rakyat berbilang kaum di Malaysia, adakah kesepakatan rakyat berjaya ditonjolkan dalam garis masa setahun di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar? Ya, saya nampak beliau bergerak sebagai pemimpin untuk semua rakyat Malaysia. Itu yang ditekankan. I'm a PM for everybody. Terus saya nampak itu, saya nampak rakyat Malaysia juga amat dapat menerima beliau sebagai seorang Perdana Menteri untuk semua kaum. Banyak juga kita tidak dapat menafikan, banyak juga ada keluhan dari masa ke semasa dari rakyat Malaysia. Tapi beliau mendengar dengan cukup baik, beliau membuat penambahbaikan dari masa ke semasa untuk meyakinkan rakyat Malaysia bahawa segala keluhan ini dapat diatasi dengan sistematik. Kerana kita ada kementerian-kementerian tertentu yang dapat menangani isu-isu seperti ini. So itu yang cukup penting untuk rakyat Malaysia juga, berikan peluang kepada beliau untuk membuktikan apa yang perlu dibuat dalam isu-isu yang seperti mana dibangkit oleh Zian tadi. Mungkin soalan ini mungkin antara soalan terakhir ya Datuk, mengenai persidangan kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC 2023 yang dihadiri Datuk Seri Anwar dalam mengukuhkan ekonomi dan juga hubungan serantau dengan negara-negara berkepentingan demi masa depan Malaysia. Adakah tepat ini langkah yang diambil oleh Perdana Menteri ke-10 kita dalam mengemudi ekonomi Malaysia ketika ini? Ya, seperti mana saya katakan tadi, beliau memiliki ilmu ekonomi yang cukup baik, dan sebagai bekas Menteri Kewangan dulu lagi, dan sekarang juga beliau memimpin Kementerian Kewangan, beliau mempunyai ilmu ekonomi yang cukup baik. Saya harap beliau tahu apa yang beliau tengah rancangkan, beliau tengah buat, dan beliau telah membaca segala perancangan ekonomi dengan cukup baik. Dan kita nampak proses ekonomi madani ini berjalan seperti lancar. Cuma beliau perlu meningkatkan lebih banyak usaha untuk meyakinkan lebih ramai pelabur untuk melabur di Malaysia, dan kestabilan politik ini dapat digunakan sebaik mungkin untuk kerajaan merancangkan lagi aktiviti ekonomi di Malaysia. Itu yang cukup penting, yang perlu dilihat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam tempoh masa yang terdekat ini. Okey, baik. Terima kasih Datuk. Kita nak bertanya lagi sebenarnya banyak soalan yang ingin bertanya kepada Datuk, tapi masa mencemburui kita. Mungkin kita boleh ulas lagi mengenai situasi ini di lain masa, Datuk. Terima kasih kerana sudi bersama Buletin Bernama malam ini. Baik, sekian sahaja Buletin Bernama buat waktu ini. Terima kasih kerana bersama kami. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.